Malam ni kita akan bercakap beberapa perkara. Yang pertama mengenai Ahmad Dusuki mengaku tabung haji tidak jual aset kepada bukan Islam pada zaman Mujahid. Akhirnya PAS telah mengaku bahawa mereka adalah kaki fitnah dan Ahmad Dusuki telah menjaya menduduki tangga yang pertama sebagai pemenang fitnah PAS daripada PAS. So, apa yang berlaku? Apa sebenarnya cerita dia? Ada juga yang masih tak tahu sebenarnya. Apa tabung haji ada mengeluarkan kenyataan ini? Allah, ni nampak sangat ketinggalan kapal. Dan macam saya kata tuan-tuan, kenapa dulu saya buat live? Antara sebab kenapa saya buat live dahulu, antaranya adalah kerana nak membela isu tabung haji ini. Itu antara sebab pada tahun 2019 saya mula-mula sekali buat live. Kemudian AP, Approved Permit dan juga Import Permit bakal dimansuhkan. Harga kereta akan turun. Itu satu persoalan. Rafizi hari ini mengumumkan tentang Approved Permit dan juga Import Permit. Bukan setakat kereta tapi juga banyak barang-barang lain. InsyaAllah gradually akan diturunkan. Penfitnah 200 sekolah tahfiz di sekolah diburu polis. Tengah diburu polis menurut titah daripada Sultan Selangor. Dikatakan syarikat judi bayai parti politik. Betul ke? PAS masih cuba menggoda UMNO tapi cara yang salah. Bersatu tak dengar beduk pasal isu 54,000 permohonan rakyat dan PMX dikatakan endorse konsep maksiat. Habis konsep Perikatan Nasional kita nak kata macam mana. Dan individu tampil jelas mengenai pelajar tahfiz hadir festival KFC. Malam ni insyaAllah kita akan menjelaskan isu-isu tersebut. Tonton, stay tune. Tolong share, tolong like, tolong subscribe, tolong share tuan-tuan. InsyaAllah kita jadikan share live kita malam ini. Harap-harapnya kita terus sebarkan. Dan macam saya katalah tempoh hari kan, kalau boleh kalau dalam live ini saya buat live tetap malam, tugas tuan-tuan perempuan mudah saja, share saja di tempat-tempat. Kadang-kadang tak sampai ke audience. Saya buat ceramah ni tiap-tiap malam. For the past 4 years saya buat ceramah, tiap-tiap malam saya buat tentang tentang usaha-usaha kita, ceramah kita dan sebagainya. 4 tahun saya dah buat. Tapi masih juga orang-orang kita gagal memanfaatkan apa yang saya bagi secara percuma ni tuan-tuan. Malah siapa yang ambil konten saya, gunakan sebaiknya, gunalah. Tak perlu kredit saya pun tak apa, tapi gunakan sebaiknya. Pun tak ada masalah. Pun orang tak guna konten saya. Ada yang pakai. Alhamdulillah, terima kasih. Yang terus sebarkan konten-konten kita. Terima kasih saya ucapkan. Baik. Kita mulakan dengan berita pada hari ini. Rafizi, inflasi turun kepada 2%, kerajaan cadang hadkan approved permit dan juga import permit. Kadar inflasi negara Julai turun kepada 2% berbanding 2.4% pada bulan sebelumnya, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Menurut Rafizi, ia merupakan kadar inflasi terendah dalam tempoh setahun dan mencerminkan trend harga yang semakin stabil dan berterusan. Kategori makanan dan minuman bukan alkohol menyumbang bahagian terbesar perubahan inflasi pada kadar 4.4%. Secara positifnya, kadar inflasi makanan dan minuman bukan alkohol turun hampir 3% daripada 6.8% pada Disember 2022 kepada 4.4% pada Julai 2023 katanya. So kalau kita tengok penurunan 3% daripada kadar inflasi makanan dan minuman bukan alkohol. Rafizi berkata pengawalan kadar inflasi adalah salah satu keutamaan kerajaan dalam memastikan inflasi tidak meningkat secara drastik dan terkawal. Sebagai tindakan proaktif katanya, satu kertas dasar sedang dibangunkan untuk mengkaji pengurangan approved permit AP ataupun import permit dan import permit IP. Kertas dasar ini dijangka akan dibentangkan di Majlis Tindakan Ekonomi Negara tidak lama lagi. Dengan mengurangkan atau menghadkan AP dan IP, kerajaan berharap akan dapat menurunkan harga barang, khususnya barang import. Ini akan secara langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat dan meringankan kesan inflasi katanya. Katanya kerajaan juga akan memperbaiki peraturan anti monopoli dan persaingan untuk memastikan pasaran lebih kompetitif. Dengan meningkatkan persaingan, harga barang dan perkhidmatan akan menjadi lebih berpatutan, ujarnya. Orang tak faham. Orang tak nampak apa sebenarnya yang Rafizi sebut ni adalah satu perkara yang sangat besar sebenarnya. Bila kita bercakap tentang AP dan IP, kalau tuan-tuan ingat kempen, saya tak ingat, PRU 2013 kot, yang mana Rafizi antara lain membawa pada masa itu menurunkan harga kereta. Kita bercakap tentang menurunkan harga kereta.
So itu zaman PRU salah 2013 lah. Pada masa tu kempen kita, tapi kita ditolak oleh rakyat pada waktu itu kan. Rakyat tak nak pilih kita. Tak apalah. So kempen manifesto pada masa itu adalah untuk menurunkan harga kita. Dan kita tak faham sebenarnya salah satu mekanisme dalam menurunkan bukan setakat harga kereta. Bila kita bercakap tentang AP, kita bercakap tentang IP, import permit dan juga approve permit. Kita bercakap tentang penguasaan monopoli. Kita bercakap kos yang meningkat tinggi. Tuan-tuan, untuk harga kereta di negara kita setelah dicampur semua cukai, harga kereta setelah dicampur semua cukai itu daripada kos asal dia telah naik 100%. Kalau harga kereta itu RM50,000, sebenarnya kos tanpa teks apa semua tu berkemungkinan hanya RM25,000 je. Maksudnya sedemikian. So mungkinlah katakanlah sales tax ada 10%, mungkin ada teks yang situ sini sikit. Kita ambil lah 15%. Sepatutnya bukan 100%. Jadi kalau kita tengok daripada ini, slowly kerajaan, orang duk kata itu Rafizi formula Rafizi. Tuan-tuan, ni nak cerita formula ni lah formula dia. Formula dia ni bukan 1 campur 1 jadi 2. Itu bukan formula. Itu matematik yang kita belajar daripada sekolah asas. Kita nak turunkan harga barang, dia tak boleh drastically campak duit. Boleh campak duit, lepas tu harga barang akan turun hopefully. Dia tak jadi macam tu. Kaedah yang pertama antaranya adalah dasar. Nak hantar masuk dalam M10 sekarang ini, Majlis Tindakan Ekonomi Negara, masuk dalam tu, approve dulu. Diluluskan oleh Kabinet. Tetapi dasar tu kena betul. Menurunkan harga import barang. Harga import barang mula menurun. So, bila harga import barang mula menurun, daripada harga import menurun, harga lokal pun kena menurun juga. Dia tak boleh lah harga lokal dengan import tu lebih kurang. Harga import mahal, that's why harga lokal dia boleh letak lebih rendah sikit je daripada harga import. Padahal barang dia sebenarnya kalau diikutkan taklah terlalu mahal kalau diikutkan. Dan daripada situ gradually sebenarnya kita nak, itu yang pertama tadi mengurangkan apa orang kata bukan kebergantungan kepada import, tetapi cost import tu kita nak kurangkan supaya dapat persaingan daripada harga barang, kuasa beli tu juga meningkat. Itu yang pertama. Now yang kedua, bila dia bercakap tentang anti monopoli, mengurangkan monopoli yang berlaku dalam negara kita. Monopoli kalau kita tengok, only a few companies yang own a few things. Dalam negara kita, kalau tak silap saya, kita belum ada lagi anti-competition law. Kita belum ada lagi, anti-competition law, kita tak ada lagi undang-undang anti-competition. Anti-persaingan itu tidak ada lagi di dalam negara kita. It should be implemented. Negara-negara maju dah mula implement. Tapi nak implement macam mana kalau persaingan itu tidak ada? Maksudnya, masih lagi didominasikan oleh orang kata apa, monopoli pihak tertentu. Bukan kerajaan tak akan hapuskan, maksudnya akan ban monopoli, tak. Tetapi dengan menggalakkan persaingan, maka harga barang itu akan menurun sebenarnya hakikat. Itu kuasa pasaran. Saya bagi contoh lah tuan-tuan kan. Kalau bayangkan kita hanya ada satu provider untuk line telefon katakan. So dia boleh letak harga sesuka hati dia. Tapi bila kita ada 3, 4, 5 provider untuk telefon, so masing-masing akan bersaing untuk nak menentukan harga terendah supaya orang pergi kepada mereka. Jadi that's why sekarang ini kalau kita tengok bagaimana kerajaan berusaha untuk nak memastikan yang paling utama kos sara hidup mula menurun, maksudnya kos sara hidup mula menurun, pendapatan meningkat. Saya ingat saya buat, saya tak ingatlah yang talk bagi saya dulu dalam ceramah saya dulu. Saya kata untuk nak membantu meningkatkan ekonomi negara, terutama rakyat kita ni, dia kena berlaku 3 perkara. Turunkan kos hidup, naikkan pendapatan, atau kedua-duanya sekali saya kata. Turunkan kos sara hidup, naikkan pendapatan, atau kedua-duanya sekali. Dan kedua-dua sekali. So sekarang ini kerajaan bercakap tentang gaji progresif yang akan meningkatkan pendapatan rakyat. Dalam masa sama, kerajaan juga berfikir bagaimana nak menurunkan harga-harga barang. Nah, ada yang timbul persoalan, macam mana kerajaan sekarang ni boleh fikir dan berkemampuan untuk menurunkan harga barang? Simple je tuan-tuan. Menteri-menteri tidak ada dah menteri-menteri atau kroni-kroni mereka memiliki AP dan IP ni. Kalau dulu AP ni memang something yang kroni-kroni itu memang akan ada lah, kita kata. Kroni-kroni ni memang akan pegang. Dan AP ni lah yang membuatkan mereka jadi kaya. Approve permit, import permit ni yang membuatkan diorang boleh jadi kaya. Rafizi hari itu sebut contoh, dia kata, kita bercakap tentang negara kita ni tak cukup daging lembu. Harga lembu kita kadang-kadang seekor boleh cecah RM10,000, RM8,000, RM10,000. Harga daging yang mahal dan sebagainya. Kambing for example, bukan biri-biri kambing kalau kita tengok harga yang mahal. Kenapa? Di end of the day, kita kurang daripada pengeluaran tempatan kerana kita nak kayakan yang import permit ni. Lebih mudah
Dia memanglah murah bila kita import sebab kita import dalam satu kuantiti yang banyak. Tetapi yang kaya tu akhirnya segelintir beberapa orang saja yang ada import permit ni saja yang kaya. Rakyat, mereka terpaksa jadi just end user, consumer yang tak boleh nak produce dan tak boleh bersaing kepada mereka yang import secara besar-besaran ini. So benda macam ni yang sebenarnya kena difikirkan oleh kerajaan. Yang mana kerajaan sebelum ni memang gagal untuk memikirkan perkara tersebut. 33 bulan, harga minyak pun dia orang tak boleh turunkan, tuan-tuan. Ada yang kata tadi, harga minyak turun. Turun yang harga minyak. Alah, harga minyak tak turun. Tuan-tuan, saya nak cerita. Pada Jun 2022, RON 97, harganya RM4.43. Sekarang RM3.37. Harga turun tak turun? Kau tak cakap minyak mana Kau jangan nak tiba-tiba nak pusing corner kot lain. Dan kerajaan telah mengawal harga minyak sejak daripada PH memerintah 2018 dengan memperkenalkan subsidi. Kalau tanpa subsidi, RON 95 sekarang ini RM3 ke RM3.10. So macam mana? Dah turun harga kan? Saya tak tahulah. Kalau tuan-tuan tak nak harga minyak tu turun dengan letak subsidi dekat situ, saya tak tahulah tuan-tuan kan. Ke tuan-tuan memang nak bayar harga mahal? Tu pulanglah. Kan? Tapi tuan-tuan yang menonton saya ni faham benda ni, yang orang on yang tak faham. Baik.